tentang surah Tur. Surah At-Tur ni buka lihat ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Okey, saya baca sikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi saya tengok kat gambar sini, TV ni ada tunjuk pertemuan di antara dua lautan yang tuan boleh tengok dalam surah Ar-Rahman. Okey, hari ini juga cerita yang berada dalam laut. Tuan-tuan muslimin, sepanjang tuan-tuan belajar sejarah, tuan-tuan pernah dengar tak Nabi Muhammad menyelam dalam laut? Pernah dengar tak? Yang kita tahu Nabi Muhammad hidup di tengah padang pasir. Betul ke betul? Kalaulah Nabi Muhammad yang hidup di tengah padang pasir tak pernah menyelam di dalam laut, tetapi mampu menceritakan pada kita perkara-perkara yang berlaku dalam laut, bukankah itu satu benda yang unik? Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan sekalian, ketika mana Nabi Nuh buat kapal di tengah padang pasir, orang ketawakan dia. Buat kapal kat tepi pantai, logik. Nabi Nuh buat kapal kat tengah padang pasir. Kullama marra alaihil mala'u min qaumihi sakhir minhu. Bila mana pemimpin kaum tengok Nabi Nuh, lalu tengok Nabi Nuh tengah buat kapal kat tengah padang pasir, mereka perlekikan Nabi Nuh. Cuba tuan-tuan bayangkan ya, pergi haji, pergi umrah kat tengah-tengah padang pasir, sebelah Kaabah orang buat kapal besar. Tak goblok? Kita goblok guna nak buat apa di tengah padang pasir? Nak belayar kat mana? Ya, bukan ada laut. Kalau kat tepian pantai kita boleh terima, kat tengah padang pasir nak belayar macam mana? Dulu zaman Nabi Nuh bukan ada crane, bukan ada traktor, bukan ada kontainer yang boleh menarik kapal pergi ke laut. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak berapa saiz kapal Nabi Nuh? Al-Quran tak ceritakan berapa saiznya. Tapi dalam Bible menceritakan saiz kapal Nabi Nuh ni tingginya 150 meter. 2 tingkat. Dan besarnya lebih kurang 6 kali padang bola sepak. Saya nak tanyalah tuan-tuan, kenderaan mana yang boleh menarik kapal ni kalau zaman moden? Kenderaan mana? Setakat yang kita tahu setakat ni, kapal laut yang paling panjang 333 meter panjangnya. 6 kali padang bola sepak tu almost 600 meters panjang. Kapal laut sekarang ini yang paling panjang tu 333 meter. Berarti kapal Nabi Nuh lebih panjang daripada kapal yang ada sekarang. Apa yang saya buat pusing ini nak gambarkan tuan-tuan, Nabi Muhammad yang tinggal di tengah padang pasir, kalau dia boleh menceritakan apa yang berada dalam laut ni, satu benda yang cukup unik. Okey, tuan-tuan yang dah buka Quran, tengok sikit surah At-Tur. Saya baca sikit ya. Saya akan tanya pada ayat yang ke-6 nanti. Wat-Tur, demi bukit Tur. Perkataan Tur disebutkan dalam Quran pada surah yang lain. Wat-Tini wa-Zaitun wa-Tur sinin, demi bukit Tur. Wa kitabim mastur, demi kitab yang tertulis fi raqqim mansyur, pada lembaran yang terbuka. Wal baitil ma'mur, dan demi baitul ma'mur. Was saqfil marfu'. Bang, ayat yang berikutnya was saqfil marfu' diterjemahkan sebagai apa? Ada? Pak Imam terjemahkan sebagai apa? Was saqfil marfu'. Terjemahan apa itu? Demi bumbung yang tinggi. Tengok, ada terjemahan lain. Abangnya abang? Sama. Abangnya sama? Okey. Tuan punya? Demi atap yang ditinggikan. Okey, terjemahan ni okey, cantik. Demi Baitul Ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur, dan demi atap langit yang ditinggikan. Sebab setengah terjemahan bunyi macam ni tau. Dan demi Baitul Ma'mur yang langitnya, atapnya ditinggikan, itu terjemahan yang tak tepat. Sebab bila Allah bersumpah demi bukit, demi kitab, demi Baitul Ma'mur,
wasaqfil marfu', demi langit yang ditinggikan, bukan demi Baitul Ma'mur yang ditinggikan langitnya. Sebab Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur dan Allah juga bersumpah dengan langit. Bukan langit itu sifat pada Baitul Ma'mur. Okey. Ayat berikutnya, wal bahrul masjur. Pak Imamnya apa? Demi laut yang penuh tepu dengan kepanasan. Demi lautan yang penuh dengan gelombang. Wangnya wang? Sama. Ada lain tak? Satu, demi laut yang penuh tepu dengan kepanasan, demi laut yang penuh gelombang. Apa yang tuan-tuan boleh faham? Apa yang boleh faham? Demi laut yang penuh dengan gelombang. Apa yang boleh faham? Sebab kalau saya dah cerita nanti tuan-tuan boleh faham. Sini nak tengok tuan-tuan baca ini, apa yang tuan-tuan boleh faham dengan mukjizat Al-Quran ni ada? Apa yang boleh faham? Sebab terjemahan tu demi laut yang penuh dengan gelombang. Okey. Okey, dah, bang. Tanya orang muda. Apa yang abang faham? Demi laut yang penuh tepu dengan kepanasan. What do you understand from that? Dalam laut panas ke? Laut panas ke sejuk? Ha? Sejuk. Apa dia? Panas. Panas sebab apa? Dalam laut suhu 4 darjah Celsius. Sejuk ke panas? Sejuk. Siapa yang pernah diving masuk sejuk. Bukan itu tekanan tinggi. Tapi kenapa Allah sebutkan demi laut yang gelombang tu sebenarnya terjemahan agak jauh. Saya tinggalkan ya. Bagi saya terjemahan demi laut yang penuh dengan gelombang tu jauh pada apa yang perkataan masjur. Tapi perkataan masjur ni boleh terima. Demi laut yang penuh tepu dengan kepanasan. Bila tepu ni maksudnya dia terlampau banyak. Contoh yang mudah, kalau kita ambil sponge, kita perah dia dalam tu kosong kan, kita letak air penuh, kemudian kita tambah air lagi, air boleh masuk tak? Air tak boleh masuk, itu namanya tepu. Sponge dah tepu, tak boleh terima air lagi. So bila kawasan tu tepu dengan panas, berarti kawasan tu panas, tak boleh sejuk. But the question that we can ask us, kita kena tanya orang, laut mana yang panas? Macam mana laut jadi panas? Tuan-tuan mandi kat PD, dalam laut tu sejuk ke panas? Sejuk. So di mana kepanasan ini? Tuan-tuan bayangkan Nabi Muhammad tak pernah menyelam di lautan. Macam mana Nabi Muhammad boleh menciptakan kepanasan ini? Satu yang menarik tuan-tuan, apa yang ditemui oleh ahli zoologi dan apa yang ditemui oleh oceanographer. Ahli zoologi mendapati bahawa bumi kita, katalah ni bumi kita yang berbentuk bulat, bumi kita tak bulat macam ni, bumi kita bentuk bujur. Ni bahagian luar bumi, kerak bumi dengan daratan dan juga lautan. Bahagian tengah ni bahagian pusat bumi, dan bahagian tengah ini bahagian yang panas. Bahagian tengah ini cair, bentuk magma, ya. Sekiranya berlakunya crack, rekahan, magma ni boleh melonjak keluar. Dan sekiranya crack ni sampai ke permukaan bumi, maka akan keluar lava dalam bentuk gunung berapi. Dia mungkin dalam bentuk gunung berapi. Dan negara kita ini bebas daripada rangkaian api Pasifik. Sebab gunung berapi ni banyak, dia ada rantaian, mata rantaian daripada Meksiko sampailah ke Afghanistan, Pakistan. Tuan-tuan, selama tuan-tuan belajar sejarah, saya yakin tuan-tuan tak pernah jumpa dalam sejarah menyatakan bahawa semenanjung tanah Arab ni ada gunung berapi. Pernah dengar tak? Tak ada kan? Semenanjung tanah Arab tak ada gunung berapi. Okey, sampai Pakistan, India, pergi Burma, pergi Thailand, dan cross sepanjang Pulau Sumatera, cross sepanjang Pulau Jawa, pergi ke Sulawesi, pergi ke Filipina, pergi ke Jepun, dan pergi ke Hawaii. Apa yang saya nak ceritakan ni berlaku ditemui di Hawaii. So negara kita betul-betul berada di teluk rantaian api Pasifik. Sebab tu negara kita tak ada gempa bumi, tak ada
gunung berapi, dan gempa bumi negara kita kurang berlaku. Taib, muka bumi kita ni tak rata, ada tinggi rendah, ada gunung ganang, ada bukit. Demikian juga lautan ni, dalam laut ada tinggi rendah, ada bukit. Sekiranya rekahan boleh berlaku sampai ke daratan, rekahan juga berlaku di dalam laut. Sekiranya muka bumi kita ni ada tinggi rendah, ada bukit, dalam laut pun ada yang jurang dalam, ada lurah tinggi, ada bukit tinggi, dan ada gunung. Di dalam laut pun ada gunung berapi, seperti mana ada gunung berapi di daratan. Sekiranya lava ini keluar daripada gunung berapi di daratan, kita akan nampak lava ini menggejolak keluar, melonjak keluar. Demikian juga sekiranya gunung berapi berada dalam laut, lava itu akan keluar. Setengah lava ini keluar sampai tinggi, sampai ke atas permukaan air, boleh nampak keluar permukaan air. Dan ada gunung berapi yang berada di dalam laut, di mana rekahan ini keluar, lava ini keluar di dalam laut. Oleh kerana kepanasan ini tepu, walaupun air ini sejuk di dasar laut, tetapi kepanasan yang tepu tidak mampu untuk mematikan lava yang menyala. Api keluar di dalam laut. So, terjemahan yang lebih tepat masjur ini, kalau orang Arab faham dulu, ialah benda yang panas bagaikan tungku. Tapi boleh kita nyatakan juga api yang menyala. So, kalau nak terjemahkan, demi laut yang tepu dengan kepanasan. Tepu ni maksudnya air itu dah tepu, tak boleh nak matikan api. Sampai sekarang tuan-tuan ditemui di beberapa tempat, antaranya di Hawaii. Oceanographer menemui rekahan dalam laut dan api keluar di dalam laut. Minta maaf, saya tak dapat nak tunjukkan gambar. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan Google api dalam laut. Banyak penemuan-penemuan yang mereka temui, tuan-tuan, di dalam laut. Setengah itu sampai permukaan air. Wal bahrul masjur. But the point yang saya nak sampaikan, tuan-tuan, Nabi Muhammad yang tinggal di daratan, bagaimana boleh menceritakan adanya api di dalam laut? Dan saya yakin kalau kita tanya pada kawan-kawan kita yang hadir hari ini, berapa ramai di kalangan kita yang tahu adanya api dalam laut? Saya yakin ada di kalangan kita yang tak tahu. Tapi Nabi Muhammad dah ceritakan 1400 tahun yang lalu, yang hanya ditemui oleh oceanographer di abad ini di Hawaii. Allahu Akbar, tuan-tuan. Siapa aja Nabi Muhammad ni, tuan-tuan? Sebila Allah sebutkan wal bahril masjur, demi laut yang dalamnya ada api yang menyala, kerana ketepuan yang panas ini, walaupun air nature-nya, tabiatnya sejuk, tidak dapat memadamkan api yang keluar daripada perut bumi ini. Mata kasar orang Quraisy ketika itu di zaman turunnya Al-Quran tidak pernah nampak api dalam laut, tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad menceritakan pada kita, Allahu Akbar, kita ni orang Islam bertuah. Al-Quran menceritakan perkara-perkara yang benar semua. Tidak ada cerita-cerita dongeng yang ada dalam Al-Quran. Kita belajar sejarah kita, tuan-tuan, banyak perkara-perkara yang kita boleh pertikaikan kesahihannya. Tetapi cerita-cerita Al-Quran tidak ada yang dongeng. Sehingga kan kereta kuda Fir'aun baru ditemui, api dalam laut baru ditemui. Al-Quran dah ceritakan 1400 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Rabbana ma khalaqta hadha batila, ya Allah, kau tak ciptakan semua ini sia-sia. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berkata, tidak bertutur ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah SWT. Dan benar apa yang Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertuntunkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri mereka sendiri, hingga menjadi dalil dan bukti bahawa benar Quran ni datang daripada Allah SWT.
tuan puan sekalian, kita nampak ayat-ayat ini dan kita nampak penemuan-penemuan saintifik selari sejajar paralel dengan Al-Quran. Bukankah ia bukti dalil yang ditunjukkan oleh Allah? Bukankah ia menjadi tanda kebesaran Allah apa yang Allah rakamkan dalam Al-Quran? Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran bukan buku oceanografi. Quran bukan buku geografi. Al-Quran bukan buku sejarah. Tetapi Al-Quran memberikan hidayah pada manusia pada zaman-zaman yang berbeza-beza mengikut bidang-bidang ilmu yang berbeza-beza. Zaman Nabi Muhammad kalau sebut tentang ilmu oceanografi, orang mungkin tak tahu apa itu oceanografi. Zaman Nabi Muhammad kalau cerita tentang ilmu hematologi, orang tak tahu apa itu hematologi. Tetapi berapa banyak ilmu hematologi ini ada dalam Al-Quran. Apabila kita cakap tentang ilmu entomologi, dulu saya diceritakan tentang ilmu entomologi. Bagaimana Al-Quran memaparkan cerita tentang apa yang ada atas nyamuk. Tuan-tuan dah tengok dah gambar ni. Atas nyamuk ada makhluk yang hidup. Al-Quran ceritakan 1400 tahun yang lalu. Baru kita tahu, tuan-tuan. Subhanallah. Cabang ilmu yang berbeza-beza, tetapi matlamat Al-Quran bukan nak ajar kita ilmu entomologi, ilmu serangga, bukan nak ajar kita ilmu hematologi, ilmu darah, bukan nak ajar kita ilmu oceanografi, ilmu samudera penyelaman, ilmu zoologi, ilmu kaji bumi, tetapi ilmu-ilmu ini disentuh Al-Quran untuk memberikan hidayah pada manusia. Benar apa yang Allah sebutkan, Dzalikal kitab la raiba fi. Quran tidak ada keraguan banyak. Sebab itulah tuan-tuan saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Maurice Bukier. The more I read the Holy Quran, the more I found that makin dalam aku kaji Quran, makin banyak kebenaran-kebenaran yang aku temui. Tetapi makin dalam aku mengkaji Bible, makin banyak kesalahan-kesalahan yang aku temui. Moga-moga tuan-tuan kita terus menghayati Al-Quran, membaca Quran, jadikan Quran sebagai teman kita, jadikan Quran sebagai panduan kita, jadikan Quran sebagai pedoman kita, jadikan Quran sebagai wirid kita. Moga-moga kita akan mendapat panduan syafaat daripada Al-Quran di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi untuk malam ni tuan-tuan, mohon maaf atas kelemahan kekurangan yang ada. Moga-moga hidup kita sentiasa mendapat lindungan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita akhir majlis baca tasbih, farah dan surah Nas. Subhanakallah wa bihamdihi subhanallah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum